dia juga perlu terpelihara. Baik, satu lagi saya nak bawa. Satu syair Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kita nak lekat ilmu kita. Bagaimana kita nak lekat. Kita belajar ni nak suruh lekat. Iaitu dalam syair dia, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Tak boleh kita capai ilmu tadi melainkan dengan 6 perkara. Dengan 6 perkara. Yang sa'umbika ala tafasiliha bibayan. Aku akan terang. Aku akan terang kepada kamu tentang apakah yang dimaksudkan dengan 6 perkara tadi. Kemudian Imam Syafi'i dia kata yang pertama sekali zakat. Zakaun, apa dia? Cerdik. Ilmu tu boleh apabila seseorang tu pandai, cerdik, pandai. Itu maksud zakat. Zakaun, orang kalau bahasa Arab dia panggil zakiyun, zaki, orang zaki. Ataupun nama orang tu, kalau nama dia Zaki, mana orang tu cerdik. Zaki, Ahmad Zaki, Muhammad Zaki, zakiyun, zakah. Zakaun, orang yang cerdik. Jadi ilmu boleh capai apabila adanya cerdik. Cerdik, pandai. Kita pandai, kita boleh ilmu. Memang kita tak nafilah. Orang yang cerdik mesti ilmu dia banyak daripada orang yang tak cerdik. Kalau kata mudahnya, orang cerdik ni dia banyak ilmu daripada orang bodoh lah, contoh. Jadi nak boleh ke cerdik tu lagu mana? Kena pergi belajar. Kalau duduk belunjur rumah boleh cerdik. Kalau dapat ilham daripada Allah Ta'ala, ke mana-mana pun Allah Ta'ala nak dia jadi kau. Walaupun duduk dalam limuk ke. Nak belajar duduk dalam limuk sama. Allah Ta'ala bagi ilham. Boleh lah hak tu. Tapi hak tu orang kata bukan semua. Dalam 100 orang tu mungkin tak ada seorang. Dalam 1000, dalam 100,000 baru ada seorang. Orang kata hak tu pilihan Allah Ta'ala. Hak tu lain lah. Tapi nak boleh ilmu mesti cerdik, pandai lah. Nak boleh ke cerdik tu kena belajar. Nak tahu ilmu, nak dapat ilmu tu kena belajar. Kalau tak belajar, ilmu kita boleh kemungkinan ilmu tu jadi sosang, jadi ilmu sesak ke gana-gana. Jangan pula kita jadi macam orang Paderi Kristian. Paderi Kristian asalnya dia pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ahli kitab. Maknanya dia pengikut kepada kitab Injil. Nabi Isa kitab Injil. Tetapi oleh kerana dia beramal tanpa ilmu, maknanya bukan semua, sebahagian. Maknanya sebahagian yang menyeleweng sampai sekarang ni. Dia beramal tanpa ilmu, dia bawa satu istilah, satu amalan yang dipanggil rahbaniyah. Rahbaniyah ni apa dia? Dia itu kerohiban, kepaderian. Paderi. Lagu mana paderi? Paderi ni tugas dia duduk dekat, orang panggil apa dia? Biara tak? Gereja tak? Dia duduk situ ya. Nikah dok, tak ada tok lelaki, tak ada bini. Duduk dekat gereja tu, tunggu orang mari, tanya masalah, dia buat keluar gini. Orang nak nikah panggil dia pergi baca. Jadi itu paderi. Sebab itulah kadang-kadang dah manusia ni ada nafsu, dia tak boleh lari dah. Timbul pula anak luar nikah daripada paderi, daripada gereja ada pula. Tapi paderi ni dia pegang prinsip dia rahbaniyah. Apa dia? Maknanya hak lelaki nak jadi paderi rahib tak boleh nikah. Orang perempuan pula nak jadi rahib, dia tak boleh ada tok lelaki. Tugas dia duduk situ, cari baca buku gini. Islam dia walaupun maknanya ada batas, ada benda yang Islam suruh kita buat, tetapi tidak sampai kepada benda yang tidak mampu kita buat.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dipaksa melainkan apa yang kita mampu buat. Manusia ni tak mampu nak tahan nafsu dia dengan tidak berkahwin. Jadi Islam suruh kita berkahwin. Bukan bermaksud bila mu nikah, mu tak ada masa nak semayang, mu tak ada masa nak belajar, mu tak ada masa nak pergi situ, nak pergi sejid, nak pergi surau. Tak. Bukan itu maksud dia. Islam suruh kita berkahwin, suruh kita ni hidup bermasyarakat. Dan dalam perkahwinan, banyak Allah Ta'ala buka pintu-pintu untuk kita cari seberapa banyak pahala. Boleh sembahyang berjemaah, boleh didik anak, boleh didik suami, boleh didik isteri. Hasil daripada didikan tadi, banyaknya buah-buah yang kita boleh. Dan buah tadi kita nak guna apabila kita berada di alam akhirat. Jadi Islam ni dia duduk di tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu perkara ialah duduk di tengah-tengah. Tidak sangat ketat dan tidak sangat longgar. Itulah Islam kita. Ada benda yang Islam bagi ringan. Ada benda yang Islam bagi rukhsah, bagi kerenganan, bagi peluang. Banyak tak masalah-masalah fiqh. Jadi dalam syair ataupun kata syair Imam Syafi'i tadi, dia kata tak, kalau kita nak capai ilmu, kita nak dapat ilmu, mesti ada zakat. Kita kena cerdik, pandai. Yang kedua apa dia? Yang kedua hirsun. Apa maksud hirsun? Iaitu azam. Azam kita. Niat nawaitu kita. Dia bernekat. Nekat kita ke mana-mana pun, aku nekat akunya nak masa ni aku nak duduk sini. Nak belajar. Contohnya mari aku ke mana-mana pun, kat teratak ni aku nak tinggal. Nekat kita. Marilah ribut ke, pulah ke apa ke, ribut peti ke apa-apa. Dan insya-Allah kalau ada peluang, aku nak mari sini nak belajar. Nak belajar Quran, nak belajar baca, nak belajar tajwid. Nekat kita. Tak kena ada azam. Innamal a'malu binniyat. Kita boleh lari dah. Innamal a'malu binniyat. Dia ke mana-mana pun niat kita ada, kita boleh lari. Nak makan nasi tu ada niat. Kalau pergi puak, pergi. Dia memang lari, tak boleh lari dah. Dia ada niat. Pergi sambil-sambil lalu je. Ambil tu. Ambil jepuk tok dalam mulut. Niat nak makan tak ni? Niat ni terlintas sekejap je. Bukan kata kena duduk senyap cokor niat. Dah berapa dah akan nasi lagi? Tak mari niat lagi. Dah. Lauk ada dah gini-gini dah. Apa duduk dengar? Allah, dak mari lagi niat nak makan. Niat ni terlintas. Bila terlintas, kita buat. Jadi niat. Sebab tu niat ni, kalau dalam kitab fiqh dia kata apa dia? Qasdus syai' muqtarin bil fi'li. Niat ni apa dia? Iaitu kita kosak, kita berazam nak buat, dan azam tadi mesti dia kait dengan perbuatan kita. Maknanya jadilah niat kita. Kalau kita niat saja, contohnya saya niat nak rasa nak minum air, niat. Tapi dak pergi pegang air, dak tak mulut, dak jadi niat tadi. Niat nak minum air, buka ni gok. Baru jadi. Sebab tu niat dia mesti muqtarin bil fi'li. Dia mesti berkait, kita kata bertali dengan perbuatan kita. Semayang, niat. Dah kadu dak sujud, dak rokok, dak baca Fatihah, tak jadi niat semayang. Dak timbul dah semayang kata semayang niat tu. Tak. Semayang tu mesti ada niat dengan perbuatan. Niat kita mesti ada. Niat usalli fardhu zuhri gini, 4 rakaatin gini-gini. Dak lafaz niat kita. Selagi kita dak rokok, selagi tu tak dapat rakaat pertama.
Dia mesti rokok, sujud semua tu barulah cukup 4 rakaat. Nah, itu niat. Jadi yang kedua, Imam Syafi'i kata, kalau kita nak dapat ilmu mesti kita ada hirsun. Nah, ada nekat, ada azam kita, dah nawaitu kita kena ada. Nah. Baik, yang seterusnya yang ketiga, dia ada 6 dah, illa bisittah. Yang pertama zakat, yang kedua hirsun, yang ketiga apa dia? Ijtihad. Ijtihad maksudnya sungguh. Jihad. Dah dia ambil perkataan jihad. Jihad ni apa dia? Jihad ni kita panggil jihad ni perang ah. Nah, tapi perang ni maknanya yang ambil daripada perkataan jahada. Jihad. Perang ni nak boleh ke perang tu kena sungguh. Tak sungguh hakak senjata, sungguh siap gini-gini, kena sungguh belaka. Baru ada jihad. Nah, jadi ijtihad, kena ada ijtihad. Apa dia bersungguh? Nak belajar ilmu kena ada sungguh. Kalau tak sungguh tak ada. Orang nak belajar nebati cana dia sungguh. Nak boleh kau pandai tu. Mula-mula tu tokor dulu. Nah, tebat tokor je dah. Jadi macam jeput. Nah, tapi dah lama belajar ni tebal roti canai ni lama-lama dia terbuka lah. Pas dia terbuka tu boleh buat polah pakatan. Nah, pakatan belakang boleh. Dah sebab mahir dah. Tapi ke mana-mana pun ada ijtihad. Dah ada kesungguhan tadi. Dah, ia tak ada lagi, kena ada kesungguhan. Zakaun, hirsun, ijtihadun, yang seterusnya balghah. Dah. Balghah apa dia? Mampu. Mampu dari segi fizikal dan juga harta, material. Fizikal dan juga material. Nah, ya, kalau kita nak cari ilmu ni kita kena ada kemampuan. Dari segi fizikal tu maknanya dari segi sihat kita lah. Sihat tu berbadan. Tak? Kalau dah rasa dah orang kata rumah kita tu jadi nombor 2, hospital jadi nombor 1, payah. Nak. Orang kata 30 hari sebulan tu rumah duduk seminggu je. 3 minggu lagi mana? Rumah batu. Rumah batu tu. Apa ni, dengung ada, kalau Terengganu ada. Jadi, mana dari segi fizikal tu tak berapa dah lah. Nah, orang nak ilmu ni fizikal dia kena kuat. Tak, sementara kita ni masih sihat. Tak, irtanin khamsan qabla khamsin, ambillah peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya apa dia? Sihat sebelum datangnya sakit. Nah, nak belajar ilmu masa sihat. Bukan kata masa sakit tak boleh belajar. Boleh. Tak. Belajar ilmu ni, talabul ilmi ni faridah ala kulli muslim. Siapa bila-bila. Tak, belajar ilmu. Macam baca Quran. Belajar Quran, baca Quran ni, saya ingat lagi tok guru saya, dia pesan sama-sama. Dia kata, mu ni ngaji Quran ni siapa bila? Kita nak jawab siapa peksa je. Tapi tak berani, senyap je. Dia kata, mu ngaji Quran ni siapa mati je. Dia pesan tak mu. Siapa dia tok guru saya tu? Tok guru saya tu mungkin kenal Dr. Khairul Anwar. Profesor Dr. Khairul Anwar. Dia selalu masuk. Dia rasa dia mari dah sini. Nah, ada Ustaz Fatazi ajak dia sekali dulu. Dia orang hebat lah. Dia adik kepada ni. Kepada Dr. Zu. Dr. Zu menteri kita tu lah. Dia adik-beradik dia memang hebat. Alhamdulillah. Saya memang respect sungguh lah. Adik-beradik dia. Ayah dia pun tok guru. Tok guru bagaimana? Tok guru kira orang berilmu, orang ustaz lah. Nah, dia tugas pejabat agama. Maknanya adik-beradik dia dalam, saya ingat dalam 9 orang berapa, saya tak ingat dah. Tapi alhamdulillah jadi orang alim belaka lah. Dah berkat doa, dah mungkin banyaklah kait-kait tu. Nah, tengok Dr. Zu, semua orang kenal. Nah, adik-beradik dia, Dr. Khairul Anwar, adik dia, mungkin di kalangan kita pun kenal. Kalau ahli-ahli Quran tu memang kenal. Ustaz Fazazi kenal sangatlah dia tu. Lagi ada penceramah dekat Uniza tu, adik dia, adik-beradik dia juga. Banyaklah, saya pun tak ingat.
Adik-adik dia bawah-bawah ni pun kira hebat-hebat juga. Hebat-hebat belaka. Jadi nak boleh jadi cari nak apa ni, orang hebat ni dia keluar daripada orang hebat juga. Orang berilmu ni nak keluar daripada orang berilmu. Baik, jadi nak sambung tadi balghah tadi kemampuan. Kita nak belajar mesti dalam keadaan sihat. Dan juga harta pun kena ada. Harta kena ada. Nak mari sini contoh nak mari sini. Bukan kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman royak nak pergi mana angin bawa. Kalau kita ni terawak. Duduk sini. Rasa nak pergi bandar jap. Duduk atas tikar. Takut jadi macam Romli tak apa lah. Kata Zam-Zam je kata. Kita nak mari sini ni guna minyak lagi. Dah minyak bukan air. Walaupun murah-murah tak murah pun dah. Nak isi tu bukan kata 5 ya tu orang isi, dak isi 50 ya sekali isi. Nak mari tujuan nak pergi situ sini tu kena ada harta juga. Ni tak boleh lari dengan harta. Baik. Itu dari segi kemampuan. Kemudian Imam Syafi'i kata lagi, yang kelimanya, dan ini penting juga, yang kelimanya iaitu suhbah ustaz ataupun suhbatul ulama. Iaitu sentiasa berdamping dengan orang alim. Kita nak cari ilmu, kena mesti sentiasa duduk bersama dengan orang alim. Nak kata orang alim setara mana? Nak cari orang alim macam Imam Syafi'i lah ni tak ada. Kata tak ada ustaz orang alim. Nak sama mana? Orang alim macam Imam Ghazali yang tak saya cari. Nak kata Ibn Ghazali tu jauh. Nak kata orang alim ni macam Tok Guni Aziz lah, ada lah ni. Payah tu. Ustaz Badar Aziz. Mana kalau kita bersama dengan dia semua, dapat ada ilmu, dapat. Orang maknanya orang ustaz ke apa-apa ke, dia cakap ni bukan kata dia tu juru doa lalu tak juga macam kita juga, tapi kadang-kadang dia tu waktu bik buah kilah jaga-jaga sekali, waktu bik suti lama-lama sekali total cakap dengan dia bak ikan bak ayam dia kata hukum ni boleh tak ustaz? Sami-sami cakap tu kita boleh tanya hukum. Duk buat telur penyu boleh makan tak ustaz? Macam tu tak. Dan kalau kita tanya orang tak tahu, telur penyu boleh makan tak? Rasa nak beli. Tak. Kalau rasa tak berakhir tak usah beli. Tapi tak berani nak kata tu. Tapi nampak-nampaknya orang jual orang pasal boleh berkali. Gitu jawab dia. Tapi kalau tanya ustaz, orang yang tahu ni, ustaz boleh makan tak telur penyu? Boleh. Sebab apa? Gini. Baru tahu. Tak. Jadi kalau kita selalu berdamping dengan orang yang ada ilmu tu kita dapat. Kita nak belajar nebor roti canai, kita duduk cakap dengan tukang kayu semua. Orang tukang kayu dia tahu apa dia? 2 pak, 2 5, 1 2. Kayu merati, kayu merebah, kayu lepung, kayu apa. Nak orang itu macam kita payah. Pas sudah. Nak belajar nanang. Nak belajar nanang dicakap dengan orang duk jual air wangi. Perfume ke apa-apa. Payah. Kena pergi cakap dengan orang ada kebun, baru dia royak getah kena tanam gini, sawit kena tanam gini, harga tu, derian ni gini. Jadi fasalu ahla dzikri. Allah Taala sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tidak tahu sesuatu masalah, maka kamu kena bertanya kepada ahli dia. Kita nak tanya tentang usul fiqh, dia ada alim ulama tentang usul. Nak tanya bab tafsir, ada alim ulama tentang tafsir. Nak tanya bab politik, ada alim ulama tentang politik. Dia ada dah. Kalau orang dulu
atas seorang tu, atas kepala seorang tu dia ada belaka. Imam Ghazali atas dia lah ilmu hadis, atas dia dah ilmu fiqh, atas dia dah ilmu tasawuf. Duduk situ. Imam Syafi'i atas kepala dia ilmu hukum fiqh, atas kepala dia ilmu hadis. Dah atas kepala dia ilmu banyak. Dulu learn ni nak cari gitu payah. Bukan kata payah, tak ada. Tak ada dah. Semakin hari semakin tak ada orang alim. Dulu saya ingat orang ramai rujuk. Rujuk dalam bab-bab ilmu fiqh di negeri Terengganu ni, Tok Guru Haji Abdul Rahman. Tok Guru Haji Abdul Rahman Kuala Ibar. Dulu. Dia mengajar di Uniza Kuzal lah dulu. Dia mengajar di Kuzal, berebut anak murid dia duduk tanya hukum. Dia orang tani. Saya alhamdulillah masa duduk Cenering dulu, saya dagi pondok dia, dagi jumpa dengan dia, salam dengan dia, semayang dengan dia. Jadi kita rasa alhamdulillah lah. Lega. Hak ni mana itu Raja Rahman ni. Orang hebat-hebat gini, Allah. Dia seorang yang tawaduk. Sangat-sangat tawaduk. Tapi pasang dua lah. Orang alim ni ramai pasang dua. Kalau nak jadi orang alim kena pasang dua juga. Tu atas berani tak? Jadi tapi saya respect memang Tok Abdul Rahman ni, dengan ilmu dia ada tu, Allah. Kalau kita tengok jumpa dekat mana-mana, tak kata orang ni tu. Tak kata orang ni Tok Bila kali. Orang kata orang ni Tok Bila surau mana ni. Tapi tengok siapa dia ni? Ni Tok Abdul Rahman. Dengar dah belum ni orang ni Tok Abdul Rahman ni gini alim dia. Tanya hukum mana pun pro jawab. Masalah ni pro jawab. Kitab fiqh. Orang tani. Sekarang ni arwah dah lah. Nak cari setara tu payah lah. Jadi sekarang ni dia ialah ilmu semakin hari semakin kurang, orang kata. Tak boleh lagi dah. Zaman Nabi Muhammad dulu, Nabi sendiri pun kata khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi ni tak boleh lawang. Tak ada challenge dah. Generasi yang bersama dengan aku, yang hidup bersama dengan aku, yang berjihad bersama dengan aku, yang makan bersama dengan aku, sembahyang bersama dengan aku, buah sama dengan aku. Inilah generasi emas dalam Islam kita. Generasi mana? Generasi sahabat. Adanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum, Muawiyah, Khalid bin Walid. Hebat-hebat belaka tu. Orang alim belaka tu. Hartawan pun ada situ. Orang alim ada situ. Tanya Ibnu Abbas. Di kalangan sahabat yang hebat, pakar dalam ilmu tafsir, siapa dia? Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas sekarang ni orang guna tafsir dia. Dia panggil tafsir Ibnu Abbas. Tapi bukan dia yang buat tafsir tu. Orang lain yang kumpul kata-kata dia buat satu kitab. Dia panggil tafsir Ibnu Abbas. Sebab hasilnya daripada Nabi doa kepada Ibnu Abbas semasa Ibnu Abbas kecil. Nabi doa apa dia? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihlah budak ini tentang ilmu agama dan pandailah dia tentang ilmu tafsir Quran. Doa Nabi Allah makbul. Ibnu Abbas di kalangan orang sahabat yang pakar dalam ilmu tafsir Quran. Hebat di tafsir Quran. Jadi sebab tu Nabi kata khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi yang bersama dengan aku, kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Generasi at-tabi'in dan juga generasi tabi'in. Baik, jadi
Kalau kita nak dapat ilmu, Imam Syafi'i kata mesti suhbah al-ulama ataupun suhbatu ustaz. Kita kena sentiasa berdamping dengan orang yang tahu. Berdamping dengan orang alim, berdamping dengan orang yang berilmu. Cakap, maknanya sambil-sambil dia cakap, waktu buah-buah hukum semua. Baik, yang terakhirnya Imam Syafi'i kata yang terakhirnya tul zaman, iaitu panjangnya tempoh masa kita belajar. Itu juga sebagai syarat untuk kita banyak dapat ilmu. Orang yang belajar setahun tak sama dengan orang yang belajar 5 tahun. Orang yang belajar 5 tahun tak sama ilmu dia dengan orang yang belajar 10 tahun. Orang yang belajar 10 tahun tak sama ilmu dia dengan orang yang belajar 50 tahun. Lepas tu pula dalam sehari pula, orang yang belajar sejam sehari tak sama dengan orang yang belajar 2 jam sehari. Kita tak boleh lari dah. Panjang tempoh kita belajar, maka banyaklah. Itu sebagai ukuran dan ilmu yang kita dapat. Walaupun tak benda-benda gini hasil pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Ustaz Azhar tak? Dia kata apa bila orang tanya dia sebab apa dia boleh jawab gini. Dia kata apa? Tak. Gini nak boleh ke setara ni tak payah dia tu. Tak, aku dulu belajar 4 jam sehari. Selama berapa tahun? Belah-belah tahun. Nak boleh setara ni. Kalau kita nak ngadak tok guru 4 jam sehari. Tak. 4 minit pun rasa lengah dah. Tak. Jadi nak boleh ke setara tu memang makan masa. Orang alim dulu nak belajar. Tengok Syekh Abdullah Fatani tu. Kitab Soho dah. Muniyatul Musalli dia sampai hari ni orang guna. Dah dia belajar mana? Belajar pondok tu, belajar pondok ni, pergi Mekah pula, balik Mekah pula, belajar situ. Nak cari ilmu tak? Nak cari ilmu tak? Pergi Mekah dulu, kalau nak cari ilmu, pergi Mekah amal. Belajar mana tu guru ni? Kita tengok, Mekah 15 tahun Mekah. Dia dapat ilmu. Dapat ilmu Mekah ni dululah. Dulu dia jenis, sampai sekarang ni, dia sistem ni, Mekah dengan Madinah ni memang dia guna sistem dulu. Belajar, bukan belajar di universiti, saya maksud ni, belajar di masjid. Belajar di Masjidil Haram Mekah dan juga belajar di Masjid Haram Nabawi Madinah tu, dia sistem dia talaki. Dia belajar talaki kan? Maknanya tok guru tu mengajar anak murid dia. Tok guru baca kitab, anak murid dia tanya tanda. Gitu sistem dia. Kalau kita duduk Mekah, mungkin di kalangan kita ni ramai orang pergi Mekah, ada dah pergi Mekah tu. Cuba tengok lepas garik. Orang dua ke dia. Selain daripada tawaf, selain daripada tu belajar. Situ ada satu kumpulan. Sini ada 10 stopok. Sini stopok ada, sini stopok. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu tak? Kitab apa? Penawar hati. Penawar hati tu tak? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dulu dia mengajar di Mekah. Dia sebagai rujukan di Mekah. Anak murid dia penuh. Saya pergi tahun 1996 tu tak ada dah lah dia. 96 tu dia kena tubik. Sebelum pada tu orang kata ramai anak murid dia. Dia mengajar penuh. Sekarang ni pun ada tok syekh alim-alim ulama yang mengajar di sekeliling Kaabah tu. Biasanya di sekeliling Kaabah ramai orang ajar. Nyonya ada anak murid dia. Di Madinah pun banyak. Dalam satu masjid tu, Masjid Nabawi ni dia luah. Masjid Nabawi ni dia sangat-sangat luah. Maknanya dalam masjid tu, lepas pada garik tu penuh dengan halaqah, penuh dengan ni majlis-majlis ilmu. Tok guru tu anak murid dia ramai ni duduk bucu tu. Tok guru ni anak murid dia duduk bucu tu penuh. Duduk dekat ni ada, dekat mihrab ada, dekat dengan bawah payung tu ada. Alik ni ada, alik jatuh ada, alik naik ada, banyak. Penuh dengan anak murid. Sistem dia. Bukan tapi tak belajar secara ni lah, macam universiti tu ada juga.
Ni belajar kata nada kitab. Nah, jadi syarat untuk mencari ilmu ni tak dia. Imam Syafi'i kata zakat, cerdik. Yang kedua apa dia? Hirsun, semangat kita, azam kita. Ijtihad, sungguh. Balghah, ada kemampuan dari segi fizikal kita dan juga harta kita. Kemudian apa dia? Suhbatul ulama. Kena sentiasa bersama dengan orang yang lebih tahu daripada kita. Dan yang terakhirnya tul zaman, panjangnya masa tempoh kita belajar. Jadi masa kita ada masih kita diberi tempoh, diberi kudrat, diberi kesihatan untuk kita mencari ilmu, carilah. Carilah seberapa banyak ilmu yang kita boleh. Orang yang berilmu, orang yang tahu tidak rugi. Orang yang ada ilmu ni tidak rugi sikit. Walaupun ilmu tu, kalau kata ilmu ni dah boleh apa dia, tak ada upah pun. Ya, biarlah tak ada upah pun, tapi tak rugi. Ilmu ni kita boleh guna. Semasa kita hidup kita boleh guna. Semasa kita mati pun kita boleh guna juga. Tu lebih dia. Harta ni masa kita hidup kita guna. Kalau kita dah sedekah tak ada habis lah. Masa mati tak ada lah. Duk tunggu-tunggu mana dah hak aku sedekah. Dah kita tak sedekah, tak ada jatuh pahala. Tapi ilmu jatuh semua pahala. Pahala orang buat tu kena 10 orang. 10 orang kita beri ilmu, 10 orang duduk amal. Allahu akbar, jatuh semua pahala kita tu. Kita duduk berunjuk, jatuh semua pahala. Tak butuh. Sebab itulah ilmu ni Allah Ta'ala bagi orang yang berilmu, Allah Ta'ala angkat darjat dia daripada orang lain. Baik. Dia juga perlu terpelihara daripada sesuatu yang menjatuhkan imej diri. Memiliki hati yang mulia dan meletakkan dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang ta'assub kepada dunia. Pendamping Al-Quran perlu merendahkan diri kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan orang-orang yang miskin. Di samping itu, dia harus menjadi seorang yang khusyuk, tenang dan bersopan santun. Orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu Al-Quran, dia kena ada benda-benda ni. Dia mesti yang pertama sekali memiliki hati yang mulia. Orang yang berakhlak yang baik. Nak cari orang yang berakhlak payah. Nak cari orang yang banyak ilmu ada. Tapi nak cari orang yang berakhlak payah. Tidak semestinya orang tu banyak ilmu, orang tu berakhlak. Ada orang yang banyak ilmu ibarat macam lalang. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin cacang, semakin cacang, semakin cacang. Kita nak orang yang berilmu ni biar ibarat macam padi. Semakin banyak semakin tunduk, semakin banyak semakin tunduk. Kita nak gitu, biar ada sifat tawaduk. Sifat rendah diri, sifat tawaduk. Tapi jangan pula tawaduk semua. Siapa kau orang tanya, dah apa? Lagu mana kau baca ni, Tarannu ni Tarannu Nahwan lagu mana? Tak tahu. Allah tawaduknya. Tahu duk main tawaduk macam lagu mana lagu ni? Dak ke baca lagu kan Ustaz Yaya dah. Tarannu kan gini-gini, tak tahu. Sebab apa? Allah malu nak royak tak pandailah. Tak pandai semua. Tak ada juga. Apa yang kita tahu kita kena royak. Balighu anni walau ayah. Nabi kata sampailah ilmu kepada orang lain walaupun satu ayat. Sayat tak apa dah. Satu patah tak apa dah. Apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu. Hak kita tak tahu, tak usah kita duk kacau lah. Hak kita tahu, kita royak. Baik, kita perlu rendah diri kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan orang-orang miskin. Jadi nak cari orang yang berakhlak susah.
Nak zaman sekarang ni, nak zaman orang kata zaman di akhir zaman, di hujung-hujung tanduk ni, payah nak cari orang yang betul-betul berakhlak. Bukan nak kata lah, contohnya orang berpolitik. Orang politik, kalau orang tak berakhir politik, memang dia anti sungguh orang politik. Orang politik ni orang kata orang yang payah nak percaya. Bukan semua lah, bukan kata tu semua sebako tu sama tak. Tapi kebanyakan gitu orang politik. Cakap lain, hok buat lain. Sebab dia banyak benda yang kait. Jadi kita nak biar kita ni berakhlak. Biar soho. Sebab Nabi, kita ambil contoh lah. Nabi tu orang Arab terpengaruh dengan Rasulullah ialah sebab berakhlak. Kerana dia tengok pada akhlak Nabi. Dalam hal ini, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai golongan pembaca Al-Quran, angkatlah kepala-kepala kamu, sesungguhnya jalan kebaikan sudah jelas di hadapan kamu. Maka berlumba-lumbalah mencari kebaikan dan jangan kamu hanya bergantung pada manusia. Jadi Sayyidina Umar memberi nasihat kepada orang yang belajar Al-Quran ini supaya kita ni angkat kepala-kepala kamu, supaya kita ni biar kita menonjol. Bukan kata suruh sombong. Suruh kita ni menonjol ke depan. Biar orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu Al-Quran ini, biar kita menonjol lebih daripada orang lain. Jangan kita bagi, bukan kata jangan bagi peluang, biar ada peluang je kita duduk depan. Sebab kita ni adalah ahli Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Inilah peluang kita. Jangan kita ni dikuasai oleh orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beramanah, orang yang tidak jujur. Bila kita dikuasai oleh orang yang tidak ada amanah, yang tidak jujur, susah dah. Jadi porak-poranda habis. Manakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan orang yang mendampingi Al-Quran perlu mengisi masanya pada waktu malam sedangkan orang lain tidur. Tengok ni pukul berapa ni? Pukul 10.30. Orang berapa kali ngegar dah. Pas naik kuda, turun pulak main bola apa dah, naik unta pulak, naik kambing meleh lembu dah. Duduk gebang berapa kali gebang dah. Tapi orang yang kita alhamdulillah dah, kita duduk sini, kita maknanya sikit sebanyak, mungkin sikit ya boleh biarlah. Boleh sepatah pun tak apa dah, alhamdulillah dah. Saya pun ada peluang maknanya berkongsi dengan tuan-tuan semua dah. Alhamdulillah. Tak ada ilmu pun, tapi tak apa, saya tuduh royak. Tuduh royak je ni. Saya royak dah dulu. Saya bukan kata ngajar dah, tapi saya tuduh baca. Tuduh baca buku. Tolong baca, mungkin kita duduk rumah tak ada peluang nak baca. Mari sinilah. Ada orang tu jom baca kita. Tu lah saya tu. Tolong baca je lah. Nak kata nyapa ilmu tazkirah ni rasa tak layak lah. Ni tolong baca. Manakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan orang yang mendampingi Al-Quran perlu mengisi masanya pada waktu malam sedangkan orang lain tidur. Ketika orang lain sibuk menikmati makanan, dia berpuasa. Dia bersedih ketika orang lain bergembira. Contohnya hari Arafah hari ni. Hari Arafah. Orang lain duk suka-suka duk makan nasi situ, dah nak nyambut esok raya kan. Dah pergi cari tu, cari lembu apa gini-gini, kena sok dulu dan dah. Tapi orang yang berilmu, orang yang ada, orang yang tahu fadilat, kelebihan berpuasa pada hari Arafah, puasa. Orang yang tak tahu, dia tak puasa lah. Orang yang tahu, dia berpuasa. Dia bersedih ketika orang lain bergembira, selalu menitiskan air mata ketika orang lain ketawa. Pendamping Al-Quran dikenali dengan sifat diam ketika orang lain sibuk berbicara. Dia juga memiliki daya penumpuan yang tinggi, melebihi orang lain yang bercelaru pemikiran mereka. Jadi kita kena banyak
berfikir, kita kena banyak mengenang benda-benda yang lepas. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Tazakka. Lagana tazakka ni tazkiyah. Tazkiyah ni apa dia? Tazkiyah ni orang yang menyucikan diri. Suci diri lagu mana kak? Suci diri ni hak mudahnya ingat Tuhan. Tak. Orang banyak ingat Tuhan, orang tu lah banyak cuci diri dia. Orang banyak berzikir pada Allah, orang tu banyak menyucikan dirinya. Duduk saja-saja tafakkur. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia pesan, kalau kita nak cari keberkatan dalam hari-hari kita, kita jangan tinggal 4 perkara sebelum pada kita turun daripada rumah. Yang pertama apa dia? Kena membaca Al-Quran. Sebelum kaki kita jijak ke tanah, nak cari rezeki, nak cari ilmu, nak pergi situ, nak pergi sini, jangan lupa baca Quran. Satu. Yang kedua, berzikir. Jangan lupa berzikir. Berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas maya subuh, berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berzikir lepas pada maya subuh ke, tak kira lah masa mana. Kemudian berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa. Bacalah mana-mana doa. Doa rezeki murah ke, rezeki banyak ke, ilmu manfaat ke, amal soleh ke. Doa nak mudah Allah Ta'ala mudahkan urusan ke, doa supaya dapat anak-anak yang soleh, zuriat yang soleh. Apa-apa doa yang kita boleh minta, jangan lupa, jangan kedekut untuk kita berdoa. Orang yang kerja, dia duduk dalam kebun, dia berdoa cara kebun dia. Ya Allah, bolehlah hasil aku hari ni banyak ni, banyak ni. Orang yang duduk ke laut, kerja ke laut, dia doa cara ke laut. Ya Allah, bolehlah aku hari ni gigi 4 ekor tak apa-apa. Contoh. Orang hak kata jual kain tu, dia doa cara kain dia. Ya Allah, ya tu aku hari ni mintalah orang tu bayar hutang. Dah ramai beli kain dengan hutang ni. Dia nak rolling modal pun tak boleh ni. Doa sama, ya Allah, ya Tuhanku, belalah orang ni bayar hutang separuh tak apa-apa. Tengok Allah Ta'ala makbul, berebut bayar hutang dia hari ni. Jadi masing-masing doa. Yang pentingnya jangan tinggal kita selalu berdoa pada Allah. Nak-naknya hari-hari, itulah pagi-pagi kita berdoa. Nabi bersabda dalam satu hadis, burikat ummati fi bukuriha, atau kama qala Nabi, diberkatkan pekerjaan umat aku pada waktu pagi. Berkat. Dah kali duduk lepek dalam kain limut pukul 11 baru celak mata, nak berkat mana? Hari Jumaat hari Sabtu. Contoh tak, Jumaat hari Sabtu. Pukul 10, pukul 9 baru buka coceh buka pintu. Nak berkat di mana? Baik, yang tiga, yang keempat apa dia? Imam Ghazali pesan kita supaya kita bertafakur. Bertafakur. Qad aflaha man tazakka. Kita bertafakur. Berdoa, baca Quran, berzikir, bertafakur. Tafakur. Duk mikir, aku maring apa aku buat salah. Aku hari ni nak pergi mana ni? Tempat ni molek ke dak? Comel ke dak? Apa dia aku nak ajar anak-anak aku hari ni? Apa dia aku buat maring? Duk tafakur semua. Tiap-tiap pagi jangan lupa bertafakur. Saya ingat Dr. Zul Terenung. Dr. Zul Terenung, Mufti Terenung. Dia kupah benda ni juga baru ni, lama dah. Orang yang selalu bertafakur, dia kata orang tu lah orang yang berjaya. Dia ambil daripada ayat ni lah, qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Menyucikan diri melalui zikir kepada Allah. Menyucikan diri melalui bertafakur kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah Taala, banyaknya nikmat Allah Taala bagi.
berapa kali aku bersyukur pada Allah. Itu benda-benda gini dia boleh kadang-kadang tu dia boleh mengisafkan diri kita. Sebab itulah Ibnu Mas'ud dia pesan tadi, orang yang belajar ilmu Al-Quran ini dia kena bersifat benda-benda ni. Biarlah dia kata apa dia ni? Biar dia selalu menitiskan air mata ketika orang lain ketawa. Biar banyak kita menitis air mata. Biar kita nangis depan Allah Ta'ala. Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan aku pada hari akhirat, yang mana tidak ada lagi naungan selain daripada naungan aku ini. 7 golongan. Jadi antaranya apa dia? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, iaitu orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sunyi. Dalam keadaan sunyi sepi, dia teringat tentang azab Allah, sehingga dia menitis air mata takut kepada azab Allah. Fafadat ainahu, sehingga menitisnya air mata. Ingat pada azab Allah, titik air mata. Ingat pada nikmat syurga, rasa nak buat benda-benda baik. Itulah 2 kunci yang Rasulullah ajar sahabat-sahabat Nabi peringkat awal. Apa dia? Nabi sebut tentang syurga, nikmat syurga, manisnya dalam syurga, banyaknya kebaikan dalam syurga, sehingga sahabat-sahabat Nabi rasa bersemangat untuk buat amal. Nak apa dia? Nak hasil dia masuk dalam syurga tadi. Kemudian Nabi juga didik sahabat-sahabat tentang pedihnya azab neraka, sakitnya dalam neraka, seksanya dalam neraka, azabnya dalam neraka, sehingga sahabat-sahabat Nabi tadi takut nak buat maksiat. Sebab apa? Sebab takut kepada azab api neraka. 2 kunci ini Rasulullah selalu dia asuh sahabat, sehingga sahabat itu adalah generasi yang terhebat. Khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi insya-Allah semoga kita ni tergolong di kalangan orang-orang ataupun generasi-generasi individu-individu yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, habis itu kita habis itu malam ni, kita sambung semula pula, iaitu kata-kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kita habis apa dekat pemikiran mereka tu. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan semoga apa yang saya berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang sentiasa perlu untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang manfaat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah semangat kepada kami untuk belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keredaan kepada kami dan juga selamatlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sama ada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa muslimin muslimat, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat dan sahabat kami, dosa saudara mara kami, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.